Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada hari Khamis. Pada hari ini siri yang ke-158 dalam kitab Teknik Faham dan Hadam Kata Dasar Al-Quranul Karim, iaitu bahasa Arab Al-Quran yang sangat mudah. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulakan hari ini dengan Qamus Al-Quran. Itu slot yang pertama kita. Yang kedua adalah slot Tadabbur Al-Quranul Karim. Slot yang pertama adalah slot Qamus Al-Quran. Kita telah masuk pada siri yang ke-158. Untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan, kita dah berada pada pusingan yang ketiga, mencari satu kotak merah, iaitu pusingan yang terakhir. Satu kotak merah menunjukkan perkataan ini mungkin sekali, dua kali ataupun tiga kali sahaja berulang di dalam Al-Quranul Karim, daripada juzuk 1 sampai juzuk 30. Okey, alhamdulillah tuan-tuan, kita berada pada huruf ba pada hari ini, insya-Allah. Kita lihat satu kotak merah pada muka surat 76 bawah sekali dan juga 77, iaitu ba kaf ya. Baka ya baki makna menangis. Ba kaf alif maqsurah. Rumah ya, rumah saja ya, tapi atasnya ada alif maqsurah. Baka ya baki makna menangis. Kalau abaka makna menyebabkan ia menangis. Menyebabkan tangisan, itu menyebabkan ia menangis. Menjadikan ia menangis, boleh. Menjadikan ia menangis, menyebabkan ia menangis. Kemudian bukiyun, bukiyun adalah orang-orang yang menangis. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat perkataan baka yabki, ismul masdar adalah bukaan, bukaan wa bukan. Okey, bukaan wa bukan. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masdar dia ada dua, satu bukan, ba kaf alif bukan. Satu lagi bukaan, ba kaf alif, di tepinya ada hamzah, bukaan. Tuan-tuan boleh membaca dengan al-buka'u, bukaan, al-buka'u, baca dengan mat, al-buka'u. Maksudnya apa? Maksudnya sayalanu dam'i an huznin, iaitu air mata mengalir kerana kesedihan. Makna tangisan tersebut berserta dengan mengalirnya air mata mengalir sebab apa? Kerana kesedihan. Kemudian ada juga dikatakan, iaitu bila mana tangisan itu berserta dengan suara. Makna suara lebih kuat daripada tangisan air mata tersebut. Makna kita panggil dia punya menangis tu dikuasai oleh suara. Dia teriak, menangis. Ada bunyi je. Okey. Ataupun kita kata setiap tangisan yang mempunyai suara, itulah dipanggil buka'u, al-buka'u. Kalau kita qasarkan dia, tadi bil mat, ni bil qasri, iaitu kita bubuh, kita pendekkan, ataupun kita bubuh alif maqsurah, iaitu bukan, masdar je, baka alif, bukan. Maksudnya nangis juga, tapi kesedihan mengatasi daripada suara. Suara tak ada. Nangis, suara tak ada. Okey.
Kemudian tuan-tuan lihat ismul masdar kepada ismul masdar kepada apa? Baka ya baki adalah bakin ataupun baki. Ba alif kaf ya boleh baki ataupun ba alif kaf tanwinkan di bawah, baris bawah, iaitu bakin. Dua-dua boleh. Ba jamak bakin boleh, bakun pun boleh, buki pun boleh. Okey? Boleh bakin, orang yang menangis. Apa jamak dia? Bakuna, orang-orang yang menangis. Ataupun jamak dia bukiyun, orang-orang yang menangis, jamak. Sebab itu ini bukiyun adalah orang-orang yang menangis. Dia sebenarnya bukiyun ini atas wazan apa? Fu'ulun. Fu'ul. Asalnya seperti sajidun, sujudun. Nampak? Sajidun, bakin, sujudun. Bukiyun pun asalnya begitu juga. Raki'un, jamak dia ruku'un. Qa'idun, qu'udun. Tapi telah ditukarkan waw tadi kepada ya. Okey? Asalnya apa? Buku yun, ba kaf waw ya, buku yun. Jadi nak sebutnya susah. Ba kaf waw ya, ba kaf waw ya, buku yun atas wazan fu'ulun, buku yun. Jadi Arab susah, waw dengan ya bergabung sekali, susah nak sebut. Ditukarkan waw tadi buku yun, buku waw tadi ditukarkan dengan ya, jadi ya di situ ada dua, jadi buku yun. Bila diidghamkan maka dibariskan bawah bukiyun. Okey? Okey. Begitulah juga perkataan jathin. Jathin daripada jatha. Ja, jim, thal, jim, tha, alif maqsurah. Jathin jamak dia apa? Jusuyun, iaitu jusiyun. Atin jamak dia apa? Atin jamak dia utuyun, jadi utiyun. Ini semua tuan-tuan bila belajar dalam buku sharaf, kita ada buku sharaf, tuan-tuan lihat kalau di tempat kita belajar pada level yang kelima lah, yang terakhir dipanggil i'lal, qawaidul i'lal. Sebab asalnya lain, tiba-tiba tukar jadi lain, tukar jadi huruf yang lain. Jadi bukiyun dikatakan kepada siapa? Kepada yang sedih dan mengalir air mata serentak. Air mata mengalir dan juga dia berasa sedih. Itulah dipanggil sebagai bakin, jamak dia bukiyun. Dalam Quran perkataan bukiyun ni ada dalam surah tu apa ni? Maryam. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Berapa lain juzuk surah tu Maryam? 4 lain 4 lain juzuk yang ke-16. Tuan-tuan lihat juzuk yang ke-16 أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Okey, bukiya. Juzuk yang ke-16 ayat ke-58 muka surat 309. Tuan-tuan yang ada kelapangan yang sempat, tuan-tuan boleh tulis di ruangan komen, kerana admin kita pada hari ini ada urusan di luar yang tak dapat dielakkan, dimintakan uzuran kepada kita.
Dan dia pesan kepada saya, sesiapa yang sempat, maka tuliskan surah Maryam ayat ke-58. Tulis supaya yang lain dapat berkongsi, dapat share, dapat sama ikuti. Okey. Apa maksud buki ya 58? Ayat 58 iaitu mereka tunduk dengan bersujud dan juga menangis. Dan juga menangis. Mereka tunduk, tersungkur, sujud, bukiya dan menangis. Mana jamak lah tu? Sujadan pun jamak kepada sajid tadi. Sajidun. Tadi sajidun jamak dia adalah sujad. Raki'un, ruka', bukan rukuk, bukan sujud tadi jamak. Qa'idun pun sama. Okey, qu'ud itu adalah ismul masdar. Rukuk, qu'ud, sujud yang saya bagi tahu tadi jamak, dia adalah ismul masdar. Ismul masdar, noun. Okey, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat lagi, falyadhaku qalilan walyabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun. Mengisyaratkan kepada al-farah, kegembiraan. Wa illam takun ma'adh-dhahki qahqahatun. Ini bila sebut di sini falyadhaku, yadhaku ni mengisyaratkan kepada apa? Kepada kegembiraan. Kegembiraan walaupun tidak ada berdekah-dekah bersama ketawa. Maknanya dia gembira, tapi gembira berserta dengan ketawa tapi tak berdekah. Maknanya tidak berbunyi suara. Itu falyadhaku. Kalau buka di sini maksudnya apa? Isalatud dam. Wala ma'al buka isalatud dam'in. Tidaklah berserta menangis tadi isalatud dam'in. Iaitu dia menangis tidaklah berserta dengan mengalir air mata. Buka. Itu maksud wal yabku. Okey. Tuan-tuan lihat juzuk ke-10 9 line plus 1 page. Juzuk 10 9 line plus 1 page. Betul? Tuan-tuan lihat muka surat yang ke-200 ayat ke-82, falyadhaku qalilan walyabku katsira. Biarlah mereka ketawanya sedikit di dunia dan mereka akan banyak menangis di akhirat sebagai pembalasan daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Okey. Kemudian perkataan menangis ni juga bakau. Okey. Kemudian bakayat. Bakat bukan bakayat, bakayata. Bakayina. Okey. Macam romat juga samalah. Romat, romaya, romau. Romat, romata. Romayata atau romata? Romat. Tuan-tuan kena lihat surah, saya tak apa nak ingat lah. Okey. Tengok untuk huma. Untuk fi'il naqis huma. Okey. Fi'il naqis huma untuk muannas. Untuk perempuan. Ini dalam fi'il naqis yang 3 huruf lah. Macam romat, radiyat. Radiyat tu dia wazan lain. Bakat. Okey, sama ada bakata atau bakayata. Tuan-tuan tengoklah. Okey, kemudian kita lihat lagi dalam Quranul Karim dalam surah Ad-Dukhan, fama bakat 'alaihimus samaa'u wal ardu wa ma kanu mudharin wa laqad najjayna bani Israila minal 'adzabil muhin.
min fir'auna innahu kana 'aliyan minal musrifin. Juzuk ke-25 surah Ad-Dukhan, muka surat 497 surah Ad-Dukhan ayat yang ke-29. Langit dan bumi tidak menangis kebinasaan mereka dan mereka pula tidak diberi tempoh lagi. Wa ma kanu munzirin, tidak diberi tempoh. Kematian siapa ni? Kematian Fir'aun dan juga Bani Israel lah ni, dan juga Fir'aun dan juga tentera tu. Allah Ta'ala selamatkan Bani Israel pada ayat ke-30. Wa laqad najjayna Bani Israila minal azabil muhin. Jadi bumi dan langit tak menangis ke atas kematian mereka. Ini tak menangis tu menangis hakiki ataupun majazi. Di sini ada yang mengatakan, ada ulama kata sebenarnya menangis di sini kita mahmulkan, letakkan di atas makna hakiki, iaitu menangis betul. Bumi dan langit ni menangis betul, macam kita menangis. Sedih, keluar air mata. Okey, itu bagi pendapat lah yang kata bumi dan langit ni menangis macam kita menangis, keluar air mata semua menangis. Dia mahmulkan ke atas, meletakkan di atas makna hakikat. Itu bagi pendapat ulama yang menjadikan langit dan bumi ni hidup. Langit dan bumi ni sebenarnya hidup. Jadi dia menangis. Pendapat yang kedua, ada ulama kata sebenarnya itu adalah ala sabilil majaz. Mana takdir dia fama bakat alaihim ahlus sama', kita panggil apa? Majaz aqli. Dalam ilmu balaghah lah, apa itu majaz aqli? Sebut suatu tempat yang dimaksudkan adalah penduduk tempat tersebut. Fama bakat alaihimus sama'u wal ard, tidak menangis ke atas kematian mereka oleh bumi dan langit. Maksudnya sebut bumi dan langit, penduduk bumi dan langit tidak menangis ke atas kematian mereka. Macam tuan-tuan sebut masjid dan surau, kita akan jemput untuk memeriahkan majlis kita. Kita tak jemput masjid surau, kita jemput ahli masjid, ahli surau. Okey. Itulah dipanggil, sebut satu tempat yang dimaksudkan adalah penduduk tempat tersebut. Dalam Quran banyak was'alil qaryatil lati ahlakna fiha, was'alil qaryatil lati barakna fiha, was'al al-qaryah. Kamu tanyalah kampung, bukan kampung, tanyalah penduduk kampung. Okey. Wa kam min qaryatin ahlaknaha, betapa banyaknya Allah Ta'ala telah binasakan kampung. Ada yang menyatakan binasakan penduduk kampung. Okey. Okey, alhamdulillah tuan-tuan, itulah perkataan yang kita nak bincangkan, iaitu huruf ba, kaf dan ya, alif maqsurah. Okey. Sekarang kita lihat pula ba, lam dan juga sin. Balas. Ba lam sin, balas, bukan balas, balas. Ba lam sin. Okey. Daripada ba lam sin ni ablasa yublisu. Okey tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi berada pada muka surat 77. Ablasa yublisu iblasan wa mublasan. Ablasa yublisu iblasan, iaitu al-huznu al-mu'taridu min syiddatil ba's, kesedihan yang datang kerana kesedihan yang menyebabkan putus asa. Okey, itu nama ablasa yublisu. Daripada ba lam sin ni dimustakkan perkataan iblis. Iblis daripada ba lam sin juga iblis. Okey.
Tuan-tuan lihat, Quran menyatakan wa yauma taqumus sa'atu yublisul mujrimun. Okey. Apa maksud ablasa yublisu? Nah, dalam surah apa, surah Rum juzuk yang ke-21. Berapa lai lah? Dua lai juzuk 21. Muka surat 405 ayat yang ke-12. Wa yauma taqumus sa'atu yublisul mujrimun. Dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa iaitu orang musyrik ini terdiam dan berputus asa. Sedih kerana bersangatan putus asa. Jadi itu makna apa? Makna ablasa yublisu. Okey. Tuan-tuan lihat lagi di dalam juzuk yang ke apa? Yang ke-7. 5 lai plus 1 page 5 lai plus 1 page juzuk yang ke-7 dalam suratul An'am. Tuan-tuan buka. Apa ayat dia? Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Nampak mublisun adalah ismul fa'il daripada ablasa yublisu iblas. Mublisun, tiba-tiba mereka jadi mublis. Apa itu mublis? Tiba-tiba mereka terdiam diri, berputus asa. Putus asa, mublisun. Bila datang apa ni? Datang azab Allah Ta'ala. Pada tuan-tuan tengoklah pada terjemahannya pada muka surat 132 ayat yang ke-44 daripada suratul An'am. Okey? Wa in kanu min qabli an yunazzala alaihim min qablihi lamublisin fanzur ila athari rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha inna dhalika lamuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tu surah Rum juga tadi, juzuk 21 juga, cuma page yang berbeza. Juzuk 21 surah Rum, muka surat 409 ayat yang ke-49. Muka surat 409 ayat 49 daripada surah Rum. Wa in kanu, dahulunya mereka, sebelum hujan diturunkan kepada mereka, min qabli an yunazzala alaihim, sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Lamu belisin adalah putus asa. Mublis adalah ismul fa'il daripada ablasa yublisu. Al-mublis adalah kathiran ma yalzam as-sukut wa yansa ma ya'ni, iaitu banyak perkara yang dia melazimi diam. Maknanya dia diam, dia lebih banyak diam, dan dia telah lupa apa yang telah ya'ni, yang menimpanya. Itu dipanggil mublis. Dia lupa apa yang menimpa dia, dan dia diam diri, menunjukkan putus asa dia. Kalau ablasa fulanan, maksudnya seseorang tu diam. Sebab apa dia diam? Dah terputus hujah, dah tak ada hujah dah, dah habis dah hujah. Okey. Tuan-tuan lihat lagi, kita lihat perkataan yang kita nak bincang lagi, iaitu perkataan apa tu?
perkataan ba lam ain, bala'a yabla'u. Bala'a yabla'u makna telan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Hud juzuk yang ke-12 betul? Juzuk ke-12 surah Hud. Allah Taala menyatakan wa qila ya ardu bala'i bala'i wa qila ya ardu bala'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumil zalimin. Muka surat 226 ayat yang ke-44 daripada surah Hud. Okey, dikatakan kepada bumi, wahai bumi, ibla'i. Asalnya bala'a yabla'u, bala'a yabla'u, fi'il amr ibla', tapi bumi ni kan muannas majazi, bumi. Sebab tu dalam Quran idza zulzilatil ardu zilzalaha. Sebab apa sebab bumi itu muannas. Dia tak sebut idza zulzilatil ardu zilzalahu. Tak ada. Zalahu tak ada. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu. Tak bukan wa akhrajal ardu, wa akhrajatil ardu athqalaha. Tak sebut athqalahu. Bumi ni muannas majazi. Sebila muannas, fi'il amar untuk muannas ibla'i, telanlah. Okey jelas? Mana bumi seraplah air, bumi telanlah air, terserap air. Okey. Kemudian perkataan yang terakhir kita nak bincang pada hari ini, iaitu perkataan ba nun nun, iaitu banan, hujung jari. Okey, banan maksudnya apa? Hujung jari. Di mana tu? Ni jari tuan-tuan, ni hujung ni. Yang di hujung-hujung ni, yang di hujung-hujung ni itulah dipanggil banan. Okey. Nanti kita sambung lagi perkataan bahata dan juga bahaja. Bananul asabi', iaitu hujung-hujung jari. Banan ni daripada perkataan apa? Banna yabinnu. Banna yabinnu ni maknanya aqama, aqama bil makan wa lam yughadiruhu. Dia tinggal satu tempat, dia tak tinggalkan tempat tu. Itu nama daripada banna yabinnu. Quran ada sebut bala qadirina ala an nusawwiya banana. Okey, bala qadirina ala an nusawwiya banana dalam suratul Qiyamah. Juzuk 29 suratul Qiyamah. Muka surat yang ke-577. Tuan-tuan lihat ayat ke berapa tu? Mana ayat ke berapa? Bala qadirina ala an nusawwiya banana bal yuridul insanu liyafjura amamah. Ayat yang keempat, ayat keempat suratul Qiyamah, ayat muka surat 577. Bala qadirina ala an nusawwiya banana, bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemari dengan sempurna. Sebab bala qadirina ala an nusawwiya banana, ini kalau tuan-tuan baca dalam kitab I'jazul Quran, tuan-tuan akan lihat Allah Ta'ala menyamakan hujung-hujung jari ni. Sebab apa? Hujung jari kita ni semua lain tau. Tuan-tuan lihat,
ahli forensik, bila seseorang mencuri, membunuh, pecah rumah, dia pergi dekat tombol, dekat mana tempat pencuri tadi pernah pegang, ada kesan tapak tangan, dia akan ambil sampel dia. Dan itulah menjadi bukti siapakah si pencuri tersebut, siapakah si pembunuh tersebut. Kalau pisau, ambil sampel di pisau tersebut. Untuk orang yang ahli lah, kita tak ahli, kita tak tahu. Orang yang bidang forensik mereka tahu. Dan kita punya IC, pasport kita, dan satu dunia telah menggunakan perkara yang sama, iaitu tidak akan sama. Hujung jari ni, jari kita tidak akan sama selama-lamanya, walaupun dia adalah kembar. Kita ambillah dua orang kembar seiras, yang sama mukanya, yang sama semua tubuh badannya sama, mukanya sama, tetapi jarinya tetap berlainan. Hujung jari tetap berlainan. Sebab itu di pasport, di IC-nya lain. Dia nak keluarkan duit menggunakan IC kembar dia, tak sama. Itulah Allah, keajaiban yang Allah Ta'ala tunjukkan. Walaupun kamu dah mati, kami bangkitkan. Qadirina ala an nusawwiya banana. Bukan kata kamu boleh hidup kembali dengan seperti mana dahulu. Bahkan jari kamu pun Allah Ta'ala akan samakan seperti dahulu. Maknanya kekuasaan Allah Ta'ala cukup hebat. Jadi itulah disebabkan jari inilah, hujung jari lah, menjadi Quran dah sebut dah. Sebab apa Quran sebut bala qadirina ala an nusawwiya banana? Kerana jari ini ada satu komponen yang sangat penting. Kalau tidak tahu apa yang akan jadi pada dunia. Setiap negara menggunakan benda yang sama. Termasuklah dalam bab jenayah, termasuklah dalam bab-bab untuk kita pergi siyahah, iaitu pelancongan. Kita nak pergi ke satu negara, ke negara yang lain, adanya pasport dan juga IC, nak keluarkan duit di bank. Begitulah juga orang yang masuk kerja. Dulunya digunakan digunakan punch card, tapi punch card pun tak boleh pakai. Kadang-kadang dia datang kerja lambat sejam 2 jam, suruh kawan dia punch cardkan bagi pihak dia. Tapi kalau thumbprint tak boleh, melainkan dia potong jari bagi kawan dia thumbprintkan untuk dia. Okey. Dalam suratul Qiyamah. Satu lagi dalam suratul Anfal, wadribu minhum kulla banan. Dalam suratul Anfal juzuk apa? Juzuk 10 juzuk 9 suratul Anfal. Tuan-tuan lihat apa ayat awalnya suratul Anfal. Di mana tu? Muka surat 178 ayat yang ke-12. Suratul Anfal ayat ke-12 إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. Tuan-tuan lihat, kelak nanti aku akan jatuhkan rasa ketakutan, aku campakkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Fadribu fawqal a'naq, penggallah kepala mereka, iaitu pancunglah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap hujung jari mereka, potong hujung jari mereka. Ini terjadi dalam peperangan. Sasaran yang mematikan adalah leher, tetapi apabila pihak lawan memakai baju besi sehingga sukar dikalahkan, maka
maka tangannya yang dilumpuhkan agar tidak dapat memegang senjata seperti pedang, tombak dan sebagainya sehingga mudah untuk ditawan. Itu maksud dia. Bila pakai baju, bila mana pakai baju besi daripada muka sampai ke bawah, tak ada cara untuk kita penggal kepala dia melainkan dengan cara jari dia kita potong. Okey. Sebab dengan banan ni lah, hujung-hujung jari lah mereka dapat berperang mempertahankan diri, sebab mereka ada pedang, mereka boleh balas balik dan boleh pertahankan diri mereka. Bila kita potong jari, tak boleh lah. Potong tangan tak boleh lah. Cukup sekadar itu untuk Qamus Al-Quran kita, tuan-tuan. InsyaAllah kita akan masuk pada muka surat 77 dalam perkataan bahata, fabuhital ladzi kafar. InsyaAllah ta'ala, InsyaAllah juga mungkin esok kita akan habis pada huruf ba, insya-Allah taala. Kalau tak sempat pun minggu depan kita akan habiskan insya-Allah. Sebab banyak Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam slot yang kedua iaitu slot tadabbur Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, dalam slot yang kedua ni seperti mana kita janjikan dahulu, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kita berada dalam slot dipanggil apa? Kita berada di dalam slot At-Ta'bir Al-Qurani. Itu fokus tajuk kita. Apa itu Ta'bir Al-Qurani? Ta'bir Al-Qurani, bagaimana cara susunan ayat-ayat struktur Al-Quranul Karim. Okey tuan-tuan, kita dah bincangkan sebelum ini beberapa perkara, banyak juga sebelum ni, dan juga ada ayat-ayat yang khusus yang digunakan di dalam Al-Quranul Karim. Kita boleh tahu kalau contohnya Ar-Rih adalah maksudnya balak. Kalau Ar-Riyah digunakan plural, itu maksudnya adalah rahmat ataupun angin kebaikan. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini tuan-tuan kita akan tengok lagi perkataan yang penting, iaitu dipanggil perkataan al-matar. Tuan-tuan, matar ni dalam bahasa Arab dia ada dua tau. Satu matar, mim, ta, alif, ra, matar. Tapi orang Arab sebut matar juga, dia tak sebut matar, dia tak panjang pun. Dalam penulisan panjang, matar. Matar tu maksudnya apa? Airport, lapangan terbang. Tapi bila tak ada alif, ma, mim, ta, ra, matar, itu maksudnya hujan. Okey, hujan. Dalam Quran, tuan-tuan akan lihat digunakan lafaz al-matar. Semuanya adalah untuk maudhi'ul intiqam, untuk membalas kejahatan, itu dipanggil azab ataupun siksaan hukuman, diletakkan matar. Bukan matar hujan rahmat, bukan. Kalau hujan rahmat diletakkan al-ghaith, ghain ya tha, ghaith. Itu maksudnya kebaikan, hujan rahmat. Tuan-tuan lihat dalam surah An-Naml ayat ke-58, wa amtarna alaihim matara, kami hujani ke atas mereka dengan satu hujan. Fasa'a matarul munzarin, maka buruklah hujan orang-orang yang diberi peringatan. Surah An-Naml ayat 58. Surah apa ni awal page juzuk yang ke-20. Tuan-tuan lihat lagi dalam surah Asy-Syu'ara, wa amtarna 'alaihim matara fanzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin. Tadi itu dalam surah An-Naml pun ada, dalam surah Asy-Syu'ara pun ada. Dalam surah Asy-Syu'ara pada ayat ke-173. Yang saya bacakan tadi, wa amtarna 'alaihim matara fanzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin. Mana daripada matar tu hujan, daripada amtar, gunakan wazan amtara.
amtarna alaihim mataran. Mataran makna hujan, bukan hujan rahmat tetapi hujan bala, musibah. Dalam suratul A'raf ayat yang ke-84 pada akhir page juzuk yang ke-8. Lagi di mana suratul Furqan ayat ke-40, walaqad ataw 'alal qaryati allati umtirat mataras saw afalam yakunu yarawnaha bal kanu la yarjuna nushura. Walaqad ataw 'alal qaryah allati umtirat, yang diturunkan, mataras saw, hujan keburukan. Suratul Furqan juzuk yang ke berapa ni? Juzuk ke-19 satu lai. Juzuk 19 satu lai, suratul Furqan ayat ke-40. Berbeza tuan-tuan kalau diletakkan perkataan al-ghais, itu makna hujan rahmat. Tuan-tuan lihat dalam suratul Syura ayat ke-28, okey, wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah wa huwal waliyyul hamid. Nampak tak? Wa huwal waliyyul hamid. Wa huwal ladzi yunazzilul ghaith, Allah yang menurunkan al-ghais, hujan, selepas mana mereka dah putus asa. Allah lah yang menyebarkan rahmatnya. Okey, pada surah Syura ayat ke-28, berapa lai tu? Satu lai, dua lai plus satu page daripada juzuk yang ke-25. Tuan-tuan buka Kemudian tuan-tuan lihat dalam surah Yusuf ayat yang ke-49. Di mana ni di akhir page juzuk yang ke-12. Thumma ya'ti min ba'di dhalika 'amun fihi yughathun nasu wa fihi ya'sirun. Nampak yughathu daripada ghaith juga tu. Yughathu fi'il majhul, ayat pasif majhul. Yughathu, dihujani. Tuan-tuan lihatlah juzuk ke-12, tengok. Kita buka lah satu juzuk ke-12 surah Yusuf ayat 49. Tuan-tuan lihat page yang terakhir sekali, kisah kemarau yang berlaku pada zaman Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ayat berapa? 49. Thumma ya'ti min ba'di dhalika 'am. Kemudian setelah itu akan datang satu tahun di mana manusia diberi hujan, yughathu, dihujani, diberi hujan. Dan pada masa itu mereka memerah anggur, wa fihi ya'sirun. Yughathu daripada ghais, makna rahmat lah tu, hujan, bukan balak, bukan hujan azab. Okey, itu perkataan ta'bir al-Quran, at-ta'birul Qurani yang pertama kita bincangkan, perkataan matar dan juga al-ghais. Sekarang yang kedua, kita nak melihat Quran mengkhususkan ada beberapa perkataan lagi. Quran menggunakan perkataan uyun dan juga a'yun. Uyun, ain, ya, waw, nun, dan juga hamzah, ain, ya, nun. A'yun dan juga uyunun. Quran, dalam Quran kalau tuan-tuan baca daripada juzuk pertama sampai juzuk 30, tuan-tuan akan lihat perkataan uyun ini tidak digunakan, melainkan uyunul ma', ainul ma', mata air. Okey. Wa qad waradat, datang dalam Quranul Karim kalimah uyun. Ada 10 tempat. Dalam Quran ada 10 kali diulang perkataan uyun, dan semuanya dengan makna uyunul ma', mata air. Dalam suratul Hijr, fi jannatin wa uyun, suratul Hijr ayat ke-45, juzuk yang ke-14. Fi zilalin wa uyun, suratul Mursalat ayat ke-41. Kemudian lagi 8, tuan-tuan cari dah pula sendiri, banyak dalam Quran, 8 lagi. Okey, saya semua ada 10. Satu lagi
Tuan-tuan lihat, ini semua daripada ain. Ain ya nun. Ainun jamak dia, plural dia adalah uyunun, mata air. Satu lagi ain juga, tapi jamak dia adalah a'yun. Tapi makna dia lain, makna dia ainul basirah. Okey, ainul basirah. Dalam suratul Kahfi ayat ke-101, di akhir page suratul Kahfi, alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a. Tuan-tuan lihat boleh nampak akhir suratul Kahfi? Tengok akhir page tu, page yang terakhir. Ayat ke berapa tadi? Ayat yang ke 101 101 betul? 101. Tuan-tuan lihat, orang-orang yang matanya dalam keadaan tertutup daripada memerhatikan tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, mereka tak mampu mendengar. Mata tertutup. Bukan mata air ni, mata penglihatan tertutup, tak dapat lihat kebenaran. Saharu a'yunan nasi wastarhabuhum. Mereka telah mensihir mata-mata manusia. Bukan sihir mata air, bukan, mata-mata manusia. Al-basir, mata orang yang melihat. Kisah antara Nabi Musa dan juga tukang sihir Fir'aun ni dalam suratul A'raf juzuk ke-9. Suratul A'raf ayat ke berapa tu? Ayat yang ke-116. Suratul A'raf juzuk ke-9. Tuan-tuan buka satu live plus satu page juzuk 9, tuan-tuan akan nampak bawah sekali 2-3 baris sebelum bawah lah. Tara a'yunahum tafidhu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Ini kisah apa ni? Kisah apa namanya? An-Najashi, kisah An-Najashi Nasrani. Menangis dia bila dengar ayat Quran. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidhu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Okey, bila orang yang betul-betul faham Quran dengar, dia akan menangis. Jadi di sini kamu akan lihat a'yun mereka. A'yun ni makna mata mereka, mata manusia, bukan mata air. Okey, sekarang tuan-tuan kita bincang perkara yang kedua, iaitu apa? A'yun jamak kepada ain, plural kepada ain. Uyun juga plural kepada ain, tapi Quran menggunakan uyun untuk benda lain, a'yun untuk benda lain. Okey, jelas dalam suratul Maidah ayat ke-83, page yang pertama juzuk yang ke-7. Tuan-tuan tengok ayat atas sekali, page yang pertama juzuk yang ke-7. Perkara yang ketiga sekarang kita nak bincang. Penggunaan yang Quran gunakan iaitu wassa dan juga awsa. Wassa, waw, sad yang bersabdu, bertasydid, dan juga ya, alif maksurah. Wassa, wasiat, pesan. Awsa atas wazan af'ala, hamzah, waw, sad, ya, alif maksurah. Awsa. Setiap, apa perbezaan dia? Setiap yang datang daripada wassa, tasydid, wassa, maksudnya dia adalah pesan pada benda agama ataupun pada umur al-ma'nawiyah. Itu benda-benda agama lah. Benda-benda maknawi lawan kepada al-maddiyah. Maddiyah mana benda-benda yang material. Benda-benda material dipanggil sebagai maddiyah. Bila sebut tentang wassa, dia sama ada benda maknawi, bukan benda material, ataupun benda-benda urusan-urusan agama. Lawan dia, setiap datang perkataan awsa yusi, isa'an awsa yusi, itu adalah untuk umur al-maddiyah. Al-maddiyah untuk benda-benda material seperti harta dan sebagainya. Tuan-tuan lihat dalam suratul Baqarah ayat ke-132, juzuk pertama
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Nabi Ibrahim wasiat atau pesan kepada anaknya. Pesan apa tu? Dan juga Nabi Yaqub juga pesan kepada anaknya, ya bani, wahai anakku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah pilih agama untuk kamu. Nampak, agama, benda agama dia akan letakkan wasa bukan awsa. Tuan-tuan lihat surah Al-Baqarah ayat 132. Kemudian tuan-tuan lihat lagi dalam surah Syura juzuk 25. Syura bukan syuara, Syura juzuk 25 ayat yang ke-13. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Okay. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. Allah Ta'ala syariatkan bagi kamu daripada agama ma wasa bihi Nuhan, apa yang dia pesan kepada Nabi Nuh. Okey. Dan juga orang yang mana kami wahyukan kepada kamu. Wa ma wassayna, sekali lagi wassayna, dan apa yang kami telah pesan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Pesan apa tu? An aqimuddin, dirikan agama, wala tatafarraqu fih, jangan kamu pecah belah dalam urusan agama. Surah Syura ayat ke-13. Contoh lihat juz 45. Muka surat yang ke 484. Ayat ke-13. Allah lah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Okey, itu semua urusan agama tu. An aqimuddin wa la tatafarraqu fih. Dalam surah An-Nisa ayat ke-131, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Okey, ayat ke berapa? 131. Tuan-tuan buka ayat 131, di mana tempatnya? Juzuk kelima ni akhir betul lah, juzuk kelima akhir ni. Muka surat berapa tu? Tuan-tuan tengok muka surat 99. Betul ada walaqad wasay. Ayat ke 131. Tuan-tuan lihat. Kami telah berpesan kepada orang diberikan kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu sendiri, iaitu pesan anittaqullah, bertakwa kepada Allah, urusan agama. Jadi diletakkan wassa yuwassi untuk perkara-perkara keduniaan ataupun al-madiyah, material. Disebut dalam surah An-Nisa ayat ke-15 tak gunakan wassa yuwassi, tetapi digunakan awsa yusi. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. Nampak ni ayat mawaris. Allah Ta'ala telah pesan kepada kamu, telah perintahkan kamu pada anak-anak laki
lelaki seumpama 2 bahagian perempuan. Untuk harta, mengenai harta pusaka ni, pembahagian harta pusaka faraid. Jadi sebab apa tak letak apa nama yuwasikumullah, dia letakkan yusi, sebab awsa yusi untuk benda-benda yang al-maddiyah, benda-benda harta. Dalam bab mawaris ni harta lah. Kemudian dalam ayat yang ke-11 juga dalam surah An-Nisa, mengenai ayat harta pusaka juga, min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Selepas wasiat, maka yusi biha, dia mewasiatkan dengannya ataupun hutang. Jadi itu pun harta juga, bukan agama. Jelas. Jadi tidak datang perkataan awsa di dalam Quran, awsa yusi, untuk umur al-ma'nawiyah ataupun untuk urusan-urusan agama, melainkan pada satu tempat sahaja dalam Quran awsa yusi untuk urusan agama, tapi diiringi dengan amrun madiyun. Amrun madiyun iaitu dengan benda material disertai selepas dia. Satu je. Apa dia? Dalam surah Maryam ayat ke-31. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah Taala wasiatkan kepada aku solat, zakat, ma dumtu hayya, selagi mana aku hidup. Selagi mana aku hidup. Jadi awsani, dia pesan kepada aku. Pesan apa tu? Perintahkan kepada aku. Pesan, perintah. Apa dia? Iaitu as-salah. Salah ni bukan benda maddiyah, bukan benda material. Dia benda urusan agama, benda maknawi. Jadi inilah satu-satu perkataan awsa yusi yang diletakkan dalam urusan maknawiyah, al-umur al-maknawiyah, iaitu dalam urusan-urusan agama. Tapi harus diingat tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, kerana diiringi solat itu dengan zakat. Zakat ini adalah amrun madiyun, kerana zakat adalah kita panggil apa? Benda yang material, madiyah. Walaupun digunakan awsani bis salati waz zakati, sebenarnya kerana dia berkongsi, share, al-musyarakah. Sebenarnya kalau satu, Quran akan letakkan wassa untuk as-salah, sebab dia urusan agama. Tapi bila benda berkongsi, dia ada amrun maddiyun, ada amrun ma'nawiyun. Benda urusan agama pun ada, urusan material pun ada. Walaupun zakat ni memang urusan agama, tapi dia membabitkan material. Harta, duit. Jadi di sini bolehlah kita simpulkan apa? Kita simpulkan di sini awsa yusi ada satu tempat diletakkan untuk urusan material, diletakkan untuk urusan maknawi, untuk urusan agama, kerana dia berjiranan dengan material, amrun maddiyun. Jelas okey. Okey tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir pada pagi yang mulia ni insya-Allah, yang terakhir menutup tirai majlis kita, tuan-tuan lihat dalam surah An-Nisa ayat 115 dan juga surah Al-Hashr ayat yang keempat. Surah An-Nisa ayat ke-115 dalam juzuk yang kelima, 8 lai juzuk kelima, 8 lai juzuk kelima. Dalam surah Al-Hashr ayat yang keempat, juzuk 28 ni. Berapa lai? 2 lai plus 1 page. Okey. Tuan-tuan lihat dalam surah An-Nisa, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nusli. Silap loh. Tuan-tuan lihat juzuk kelima loh. Takut tersalah baca.
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Okey, tuan-tuan nampak wa man yushaqiqir rasul pada muka surat 97. Wa man yushaqiqir rasul. Dia ya, yushaqiqu. Fi'il mudhari' yushaqiqu. Sebab masuk man syartiyah jadi yushaqiq. Sebab apa baris bawah? Sebab lepas dia adalah alif lam yang mati. Iltiqa'us sakinain, bertemu dua yang mati, qaf tu mati, alif lam pun mati, maka dibariskan dengan baris bawah jadi qir rasul. Asalnya yushaqiq ar-rasul. Jadi yushaqiqir rasul. Okey, kemudian tuan-tuan lihat dalam suratul Hasyri juzuk 28 ayat yang keempat, dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa man yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, makna sama aja Tuan-tuan lihat ayat ke-115 surah An-Nisa tadi, barang siapa yang menentang Rasul. Pada suratul Hasyri juzuk 28 sama juga maknanya, menentang juga Tuan-tuan lihat sendiri. So tuan-tuan buka juzuk 28 muka surat yang ke-546 ayat yang keempat. Demikian mereka ditimpa azab kerana sesungguhnya mereka menentang Allah, melawan Allah dan juga Rasul. Cuma sekarang ni saya nak bincang dengan tuan-tuan, nak tak dalam slot tadabbur kita ni, kemungkinan wahadal harfaini, Allah Ta'ala mensatukan dua huruf. Maknanya mengidghamkan dua huruf. Pada suratul Hasyri ayat keempat, wa man syaqullah, asalnya apa? Syaqaqa. Syaqaqa yushaqiqu. Okey, Allah Ta'ala idghamkan dia jadi syaqqa, jadi syaqullah. Sebab apa ya? Sebab diidghamkan tu kerana sebut nama Allah Ta'ala saja. Li'annahu zikrullah wahdahu. Bila mana dilepaskan idgham, fakul idgham, dilepaskan idgham, wa man yushaqiq dalam surah An-Nisa itu fakul idgham, kita panggil dilepaskan idgham. Dan juga menzahirkan huruf kedua yushaqiqi, bukan yushaqir rasul, kerana dia sebut Allah dan juga Rasul. Sebut Allah dan juga Rasul. Boleh tuan-tuan lihat wa man, kita nak bincang kat mana tu? Dekat wa man yushaqiqir rasul. Sebab apa dalam surah An-Nisa ayat 115 disebutkan wa man yushaqiqir rasul, tapi dalam suratul Hasyri ayat yang keempat wa man yushaqir rasul, wa man yushaqillah. Sebab apa dia tak baca wa man yushaqiqillah tapi yushaqillah? Itu yang kita nak highlight kan. Bukan zalika bi annahum syaqullah tu, itu bukan tu. Nak highlightkan di situ dua tu. Ayat yang sama. Tuan-tuan, diidghamkan dalam suratul Nisa, diidghamkan dalam suratul Hasyri. Sebab apa ya diidghamkan dalam suratul Hasyri wa man yushaqillah? Kerana disebut nama Allah Ta'ala saja. Wa man yushaqillaha fa innallah. Tak ada wa man yushaqillaha wa rasuluhu, tak ada. Tapi tuan-tuan, bila tuan-tuan lihat dalam apa tu? Dalam surah An-Nisa ayat 115. Tuan-tuan lihat sebab apa yushaqiqir rasul? Sebab kerana apa fakul idgham, dilepaskan idgham, tak diidghamkan? Kerana disebut Allah Ta'ala dan Rasul dua-dua sekali. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda.
iaitu maksud rasul tu makna Allah dua-dua. Tapi bila yushaq idgham makna Allah Taala saja. Nampak gambaran dia? Okey. Tuan-tuan nak lebih pasti, tuan-tuan buka dalam suratul Anfal juzuk 9 pun ada. Kalau tak salah saya, tuan-tuan buka awal juzuk suratul Anfal, selai juzuk suratul Anfal. Selai suratul Anfal. Tuan-tuan buka juzuk 9 Ada tak? Ayat ke-13 suratul Anfal, muka surat 178. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa man yushaqiqillaha wa rasulahu. Disebutkan nama Allah dan juga Rasul, sebab tu dilepaskan idgham. Kalau diletakkan wa may diletakkan nama Allah Taala saja jadi idghamkan wa may yushaqillah. Kalau diletakkan nama Rasul kena fakul idgham, lepaskan idgham. Jadi qaf tu zahirkan dua-dua. Kalau diidghamkan qaf, maka sudah pasti kalau diidghamkan makna untuk Allah Taala sahaja. Sebutan Allah Taala saja. Kalau Allah dan juga Rasul, maka fakul idgham, lepaskan idgham, jadi qaf dizahirkan dua-dua. Jelas Jadi khususiat penggunaan Quran ni banyak sangat sebenarnya. Cuma kita tak mampulah nak sebutkan satu persatu. Tuan-tuan kena bacalah. Kena baca, tuan-tuan buat kajian pun boleh, tuan-tuan baca, buat istiqra', baca kitab-kitab ulama'. Jadi tuan-tuan akan lihat betapa halus dan begitu kecil halus dalamnya kajian ulama'-ulama' terhadap Al-Quranul Karim. Indahnya Al-Quranul Karim. Jadi saya rasa cukup sekadar itu mengenai dengan lafaz-lafaz Quran. Esok insya-Allah kita lihat apa yang patut kita bincangkan lagi insya-Allah taala. Okey. Cukup sekadar ini untuk ruang tadabbur kita dalam tajuk At-Ta'biru Al-Qurani, iaitu dalam struktur ayat Quran yang mempunyai keindahan tersendiri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita untuk kita selongkar lagi, untuk kita kaji lagi tentang ayat-ayat suci kalam Allah. Saya rasa cukup sekadar ini pengajian kita. Minta maaf terkasar bahasa, tersilap dalam penyampaian. Kita jumpa lagi esok. Tuan-tuan yang terlepas ikuti siri kita 158 sekarang ini, mungkin tuan-tuan tak ada kerja, tak sempat ikuti pengajian-pengajian yang telah lalu. Tuan-tuan boleh lihat dalam page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, dan juga tuan-tuan juga kita ada playlist dia. Begitu juga tuan-tuan boleh layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Dan jangan lupa tuan-tuan tekan butang share, sama-sama memanfaatkan pengajian kita pada pagi yang mulia ini supaya ramai mengambil manfaat daripada apa yang kita bincangkan pada pagi yang mulia ini, insya-Allah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.